Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam tazkirah indahnya bahasa Al-Quran tiap Selasa 1:30 petang, di mana kita akan kupaskan intipati Al-Quran daripada sudut bahasa, ya. Jadi bahasa ni satu aspek yang sangat penting lah, kerana ia merupakan wasilah atau cara penyampaian yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran kepada kita. Jadi pasti ada sebabnya, pasti ada mutiara di sebalik cara penyampaian tersebut. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tidak lain dan tidak bukan, la'allakum ta'qilun, agar kita bisa memahami, agar kita bisa mengerti isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Hatta kita telah pun bincangkan dalam episod-episod yang lepas bagaimana perkataan itu atau frasa itu dalam bahasa Arab ia dapat menggambarkan kisah atau situasi dengan cara yang menyeluruh. Jadi itulah yang akan kita bincangkan. Kita sambung perbincangan kita pada hari ini tentang aspek tersebut. Bagaimana satu perkataan ia dapat menyampaikan sesuatu makna dengan cara yang menyeluruh. Baik, kita akan sama-sama bongkar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus. Okay, surah Yunus ayat 90 dan ayat 91. Sama-sama kita menelaah, tadabbur insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. Dan ini, ayat ini mulakan dengan kisah pengikut Sayyidina Musa alaihi salam, iaitu Bani Israel. Okay. Secara khususnya mereka yang mengikut ajaran Sayyidina Musa alaihi salam. Dan pada suatu ketika itu mereka cuba nak seberang laut, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Sayyidina Musa alaihi salam ketuk dia punya tongkat, laut itu terbelah dua, dan adalah jalan untuk mereka seberang. Okey. Jadi itulah permulaan kisah ini. Sayyidina Musa alaihi salam serta para pengikutnya dapat semberang laut apabila ia
dengan izin Allah terbelah dua. Sambungan ayat ini, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Maka Fir'aun serta pengikut-pengikut Fir'aun, tentera-tentera Fir'aun, mengikut setiap langkah Sayyidina Musa AS serta pengikut Sayyidina Musa AS. Dari belakang, Fir'aun serta tentera dia ikut aja, tengah tunggu masa nak attack, nak serang Sayyidina Musa AS dan pengikutnya. Jadi atas sebab apa? Baghya wa adwa, iaitu dengan tujuan hendak melakukan kezaliman dan pencerobohan. Nak attack lah, sebagaimana saya telah pun katakan. Sambungan ayat ini, hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Yang bermaksud hatta idza adrakahul gharq, tetapi dengan izin Allah juga, apabila Fir'aun serta tentera dia ikut setiap langkah Sayyidina Musa AS nak seberang lautan itu, tiba je masa Fir'aun dan tentera-tentera Fir'aun nak seberang, laut tu tak terbelah dua. Laut tu kembali kepada keadaan asalnya. Jadi bila dah kembali kepada keadaan asal, maka Fir'aun serta tentera-tentera dia apa jadi? Mereka pun tenggelamlah. Tenggelam dalam lautan. Mereka pun bukanlah, kalau diorang pandai swim pun, pandai berenang pun, laut tu memang tak sesuai lah nak diorang swim. Diorang dah terkejut, tiba-tiba laut kembali kepada asalnya dan mereka tak sempat lah nak gain form untuk berenang. Maka mereka pun dalam keadaan yang tidak elok lah, tenggelam, drown dan sebagainya. Dan pada masa itulah, pada masa tenggelam itulah, berkata Fir'aun, La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang di antara orang-orang yang mengikut perintah. Inilah kata-kata terakhir Fir'aun sebelum dia tenggelam. Jadi apakah respon Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kata-kata Fir'aun ini? Kita lihat ayat yang seterusnya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang memberi maksud al-ana, sekarang baru kau nak beriman. Kau dah tenggelam pada masa yang genting, baru kau nak beriman. Wa qad asaita qablu, dan sebelum ini kamu langgar perintah aku, kamu durhaka kepada aku. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Fir'aun. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau telah pun sebelum ini merupakan di antara orang-orang yang melakukan kerosakan. Dia rosakkan apa? Rosakkan akidah masyarakatnya,
dan sebagainya. Itulah respon Allah Subhanahu Wa Taala kepada Firaun. Jadi diterima tak taubat Firaun? Tidaklah, kerana pada saat nak mati itulah baru dia betul-betul sedar, betul-betul kesal. Sedangkan sebelum tu macam-macam kerosakan dia buat. Dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku dirinya Tuhan, dan dia paksa orang untuk percaya dirinya Tuhan. Yang tak ikutnya dia akan menzalimi, yang tak anggap dia sebagai Tuhan. Jadi memang Firaun ni dahsyat lah, dahsyat punya malaun sebab kata orang. Jadi yang ingin ditekankan di sini, daripada kisah Firaun, tenggelamnya Firaun serta tentera-tenteranya, adalah dari aspek bahasa. Perkataan yang pertama dalam ayat yang ke-91, iaitu al-ana, yang maksudnya apa? Sekarang. Dalam bahasa Arab maksudnya sekarang. Kalau kita tolak tepi hukum tajwid, al-ana, kalau berbual dengan orang Arab, al-ana tak payah 6 harakat tau. Dia al-an. Contoh kalau saya nak cakap, sekarang ni saya nak masak, al-an ana atbakh. Itu maksudnya kira al-an tak payahlah panjangkan 6 harakat. Tetapi pada ayat ini, al-ana 6 harakat. Kenapa? Ini memang hukum tajwid lah. Kita tak boleh nak langgar. So hukum tajwid memang al-ana ini hamzahnya dibacakan dengan 6 harakat. Mad wajib. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 6 harakat. Al-ana. Jadi perkataan al-ana ini satu perkataan, tapi ia dapat menggambarkan kisah Firaun, tenggelamnya Firaun dan tentera-tenteranya dengan cara yang menyeluruh. Dia menambah elemen pencerahan dalam kisah Firaun dan tentera-tenteranya, tenggelamnya mereka. Bagaimana? Kita melihat al-ana, para ulama yang menafsirkan ayat ini, ada yang katakan al-ana kan 6 harakat kan. Pandangan yang pertama, ini menggambarkan keadaan Firaun selama hidupnya. Kirakan sekarang ini kau nak taubat, tapi sebelum ini kamu melakukan maksiat yang banyak, kerosakan yang banyak, dan macam-macam lagi. Jadi sekarang baru kau nak taubat. Jadi sepanjang hidupnya dia tak nak taubat, tapi bila tiba nak mati je, taubat. Kerana itulah al-ana dibacakan 6 harakat, untuk menggambarkan betapa lamanya Firaun ini melakukan kerosakan, melakukan kemaksiatan, dan sebagainya. Jadi itu pandangan yang pertama. Panjangnya bacaan al-ana menggambarkan kepada kita betapa lamanya Firaun melakukan kerosakan dan kemaksiatan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendapat yang kedua, pandangan yang kedua, al-ana ini menggambarkan situasi Firaun semasa tenggelam. Apabila kita tenggelam,
senang ke kita nak ucapkan sesuatu? Bayangkanlah kita ni kita tengah lemas. Kita nak cakap sesuatu pun susah. Paling pun 1-2 perkataan je. Okay? Contoh, tolong, dan sebagainya. Kan? Tak bolehlah kita nak ucapkan jumlah yang penuh. Ya? Jadi inilah al-ana, perkataan ini pada pendapat sebahagian ulama tafsir menggambarkan keadaan Firaun semasa tenggelam itu. Memang susah nak sebut apa-apa, so dia mampu nak cakap satu perkataan itu dengan cara yang keadaan orang yang lemas. Jadi al-ana memang susah kan nak sebut apa-apa perkataan semasa tenggelam. So al-ana ini menggambarkan betapa susahnya Firaun hendak ungkapkan kata-kata itu semasa dia tenggelam. Jadi Masya Allah, dua-dua pandangan ini bolehlah kita ambil iktibar untuk kita akhirnya kita tadabbur, kita reflect bagaimana Al-Quran ini dalam penggunaan kata-kata, dalam perkataan yang dipilih, dia bukan calang-calang. Kerana tiap perkataan itu ada value-nya, dan value perkataan al-ana ini untuk menambah pencerahan, memberi kita gambaran yang luas kepada kisah Firaun serta tentera-tenteranya. Hanya daripada satu perkataan ini dapatlah kita gambarkan, kemaksiatan, kerusakan yang dilakukan oleh Firaun serta tentera-tenteranya sangatlah dahsyat. Sebenarnya sangat lama kemaksiatan yang dilakukan serta tenggelamnya Firaun ini memang dahsyatlah. Kita dapat gambarkan tenggelamnya macam mana. Ini semua hanya melalui bahasa yang disampaikan. Dan itulah mutiara-mutiara di antaranya yang kita boleh cungkil apabila kita tadabbur, kita reflect intipati Al-Quran itu melalui bahasa yang disampaikan. Semoga kita mengambil masalah untuk memahami Al-Quran itu dari segi bahasanya dan mencungkil mutiara-mutiara yang sedia ada, insya-Allah. Baiklah, kita henti di sini. Terima kasih kepada para jemaah kerana sudi mengikut episod ini. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan selaku wakil Masjid Kampung Siglap, saya mengajaklah para jemaah untuk teruskan sokongan kepada program-program masjid. Kita ada tawarkan kuliah tiap hari, dan boleh lihatlah video-videonya di Facebook page Masjid Kampung Siglap. Dan juga kalau anda dapati video ini sangat bermanfaat, bantulah kita untuk like dan juga share video ini hatta dapat manfaatkan lebih ramai orang lagi. Dan juga jangan putuskan sokongan derma kepada Masjid Kampung Siglap. Boleh dapati nombor-nombor ini di bawah skrin, insya-Allah, melalui PayNow, fund transfer dan juga website masjid sendiri. Baik, terima kasih kepada para jemaah kerana sudi mengikut episod ini juga. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.